Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung chapter 5 part 2, ya. Capital budgeting. So last week kita dah belajar tentang macam mana nak mengira payback period. So this time kita akan pergi kepada net present value, internal rate of return dan juga profitability index. So kita proceed terus kepada macam mana nak calculate net present value, ya. So basically net present value adalah present value cash inflows tolak dengan cash outlay. Cash outlay maksudnya adalah modal asal, ya. Macam mana cara kita nak start calculate NPV? Yang pertamanya adalah kita kena tahu net cash flow untuk setiap tahun berapa, kemudian berapa dia punya rate of return, and then find the discounted factor for each year, which means for each year berapa dia punya PV, ya, dan seterusnya adalah determine the net present value berdasarkan kepada yang ini tolak cash outlay, ya. So selepas kita kira NPV, kita kena decide sama ada projek tersebut kita akan pilih ataupun tidak, ataupun berdasarkan kepada independent project, kita akan memilih sekiranya NPV lebih besar daripada kosong. Maksudnya any positive values. Ya, positive values kita accept the project. Tetapi sekiranya NPV less than 0, which mean negative, itu bermaksud projek tersebut tidak mendatangkan keuntungan kepada syarikat, jadi dia perlu di-reject. Sekiranya mutually exclusive project pula, pilih projek yang memberikan NPV yang paling tinggi, ya. Dan seterusnya, sekiranya NPV sama dengan kosong, maksudnya adalah projek tersebut hanya cukup-cukup balik modal, ya. Jadi bergantung kepada shareholder sama ada dia nak teruskan projek tersebut atau tak. Jadi indifferent lah, tak ada keputusan, ya. Kita pergi kepada contoh Bina Steel Company, ya. Contoh yang sama macam yang kita buat untuk payback period. Cuma di sini apabila nak mengira NPV, kita perlu ada discount rate. Ya, discount rate ataupun interest untuk kes ini 10%. Ya. Jadi kita perlu kira NPV untuk projek A dan juga projek B. Kita tahu bahawa formula untuk NPV adalah present value cash inflow tolak cash outlay. Okey ni. Cash outlay kat sinilah amount modal yang mula-mula. Ya. Jadi sekarang kita kena kira PV cash inflow. Maksudnya adalah berapakah nilai inflow ni, ya, pada time sama dengan 0. Ya. Jadi PV untuk projek A sama dengan, kalau kita lihat pada revision chapter 4, kita nak cari PV, kita gunakan ada formula future value dan table, kan. Ataupun satu lagi adalah payment table annuity. Ya, ada dua cara. Jadi dekat sini cash inflow ini adalah nilai future value dan boleh juga jadi sebagai payment yang akan diterima pada tahun pertama
pada tahun kedua, ketiga dan keempat. Apabila kita melihat di sini, payment ini kita terima pada jumlah yang sama. Ya, apabila jumlah yang sama, kita boleh menggunakan formula ordinary annuity. Ordinary annuity. Ya. Jadi PV untuk A adalah menggunakan payment PV IFA, ya, annuity pada rate 10%, N sama dengan 4 tahun. Ya. Di mana payment adalah 50,000. Kita pergi dekat table PVIFA 10% dan 4 tahun adalah 3.1699. Jadi adalah mudah bagi student apabila dia print out table, ya, print out table. Jadi apabila nak selesaikan masalah, boleh terus tengok kepada table yang betul. Ya, dalam kes ni kita tengok pada PVIFA. Dan amount PV untuk projek A, apabila kita darab, kita dapat 158,495. Ya. Jadi NPV untuk projek A, NPV projek A adalah sama dengan 158,495 tolak 170. 000, kita dapat negatif 11,505. Jadi NPV untuk projek A adalah negatif. Kemudian kita pergi kepada pengiraan NPV untuk projek B. Untuk projek B, disebabkan oleh nilai future value, ni future value tahun pertama, future value tahun kedua, future value tahun ketiga. Kenapa dipanggil future value? Kerana nilai ini kita perolehi pada masa hadapan. Ya? Pada masa hadapan. Jadi disebabkan oleh cash inflow ini berbeza-beza, jadi kita kena kira satu persatu. Berbanding dengan projek A tadi, amount dia sama, kita boleh guna formula annuity. NPV NPV B berapa amount kat sini? Tolak dengan 170,000 kan? Jadi kita nak tahu PV inflow projek B. PV projek B adalah sama dengan future value tahun 1 kali dengan, kita cari dalam table present value interest factor 10% pada tahun pertama. Ya, ni tahun pertama, N sama dengan 1, I 10%, ya. I 10%, N sama dengan 1, ni N sama dengan 2, ni N sama dengan 3, ni N sama dengan 4. Jadi, kita teruskan future value pada tahun kedua kali dengan PVIF 10%, N sama dengan 2. Campur future value tahun ketiga kali PVIF 10%, N 3. Campur future value tahun keempat kali
PVIF 10%, N sama dengan 4. Jadi itu semua. Itu semua cash flow dia. Ada 4 cash flow. Ya. Maka kita masukkan nilai dia 20,000. Cek dalam table PVIF 10% 1, awak akan dapat 0.9091. Campur cash flow yang kedua 80,000 kali dalam table 0.8264. Awak boleh cek dalam table sama ada saya dapat figure yang betul ke ataupun tidak. 90,000 kali dengan 0.7513 campur cash flow yang terakhir sekali 90,000 kali 0.6830. Okey, dah plug in semua nombor tu, calculate dan awak akan dapat jumlah sebanyak 213,381. Ya. Jadi di sini PV inflow untuk B adalah 213,381 tolak 170,000. Dapatlah nilai 43,381. Ya. Berbanding dengan projek A, NPV adalah negatif 11,505. Jadi dari sini kita nampak bahawa NPV untuk projek B, ya, NPV projek B lebih besar berbanding NPV projek A, bermakna projek B yang akan dipilih. Selected. Ya. Okey, ini penyelesaian dari bentuk macam ni, ya. Okey. Ini adalah jawapan bagi soalan NPV tu, tapi dalam bentuk jadual, tapi masih menggunakan jalan kerja yang sama, tetapi saya buat dalam bentuk jadual, di mana initial outlay untuk projek A dengan B adalah sama, tetapi untuk cash flow projek A, kerana dia mendapat nilai aliran tunai masuk yang sama, kita menggunakan table PVIFA, ya, pada interest rate 10% dan N sama dengan 4 years, dapat nilai ini. Apabila darabkan, dapat jumlah ini, ditolak dengan initial cash flow, dapatlah NPV sebanyak negatif 11,505. Manakala untuk projek B, kita menggunakan formula daripada table PVIF, ya, di mana interest masih sama 10%, N adalah bergantung kepada pada tahun berapa cash flow ini diterima. Jadi untuk tahun pertama, N adalah 1, ni N adalah 2, N adalah 3, N adalah 4. Ya. Apabila dah masukkan, dah dapat nilai dalam table yang seperti ini, okey, darabkan, ya, A kali B dapat ni, campurkan semua keempat-empat figure ni, dapat amount ni, tolak dengan nilai initial outlay, dapatlah net present value sebanyak sekian. Ini. Dan apabila kita bandingkan dengan NPV projek B, NPV projek A,
NPV project B adalah positif dan positif maksudnya project B will be chosen. Ya. Okey, jadi untuk latihan, student boleh cuba buat exercise ni, ya, projek damai dengan projek pencala, calculate NPV apabila discount rate is 10%. Kalau kita tengok projek damai, ya, dia terbalik daripada example tadi, di mana projek damai dia punya cash flow dia amount dia tak sama, okey, amount dia tak sama, jadi boleh gunakan PVIF, ya, PVIF. Manakala untuk projek pencala yang ini adalah amount yang sama, boleh guna PVIFE. Boleh try buat. Okey, nanti next slide kita akan pergi kepada IRR dan juga profitability index. Sekian.